Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Salahuddin bin Abdullah. Nombor matrik di 2013 106 3918 dari program pendidikan awal kanak-kanak. Daripada kursus KPF 312 Perkembangan Pendidikan Malaysia Falsafah dan Dasar. Tajuk diberi ialah peruntukan peranan pendidikan di Malaysia. Okey, kita masuk kepada pengenalan peruntukan peraturan pendidikan di Malaysia. Antara peruntukan pendidikan di Malaysia merupakan satu siri peraturan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia selaras dengan bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah Akta Pendidikan 1996. Peraturan-peraturan ini diperkenalkan bagi memberi garis panduan khusus kepada mereka yang terlibat secara langsung di dalam lapangan pendidikan, sebagai contoh pendidikan sekolah, guru-guru dan murid-murid di sekolah. Peraturan ini juga memperuntukkan kuasa-kuasa pihak tertentu di dalam sekolah untuk bertindak mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Akta Pendidikan 1996. Senarai penuh peraturan yang disenaraikan di bawah akta iaitu terbahagi kepada 16 peraturan. Peraturan pertama ialah peraturan pendidikan prasekolah 1997. Peraturan pendidikan prasekolah 1997 mula dikuasakan bermula 1 Januari 1998. Ianya merupakan satu peraturan pendidikan yang dirangka khusus bagi murid-murid prasekolah. Bahan-bahan kurikulum masa untuk belajar dan bagaimana penilaian untuk murid-murid dibuat akan ditentukan oleh ketua pendaftaran yang akan bergantung untuk merangka perkara-perkara di atas. Mula dikuasakan pada Januari 1998. Okey, peraturan kedua ialah peraturan pendidikan peperiksaan dan penganugerahan CJ Diploma Politeknik 1997. Ditubuhkan dan digunapakai bermula 1 Januari 1998. Peraturan ini memerlukan penubuhan lembaga peperiksaan dan penganugerahan CJ Diploma Politeknik. Peraturan ketiga ialah peraturan pendidikan khusus pengajian dan program latihan Maktab Pendidikan Guru 1997 mula dikuasakan pada Januari 1998. Peraturan ini memerlukan penubuhan lembaga peperiksaan guru, di mana lembaga ini bertanggungjawab untuk merangka dasar strategi garis panduan bagi Maktab Pendidikan Guru. Okey, peraturan keempat, peraturan pendidikan peperiksaan penilaian dan latihan Maktab Pendidikan Guru. Ini mula dikuatkuasa pada Januari 1998. Peraturan ini mengajar sesuatu khusus yang ditawarkan di Maktab Pendidikan Guru. Di samping itu, syarat ini untuk mengikuti pengajian di Maktab Pendidikan ialah semua bakal pelatih di Maktab Pendidikan Guru mula lulus sekolah menengah. Kita masuk kepada peraturan yang keempat, iaitu peraturan pendidikan kurikulum khusus pengajian dan program latihan di Politeknik pada tahun 1997. Peraturan pendidikan kurikulum khusus pengajian dan program latihan Politeknik telah mula digunakan bermula Januari 1998. Peraturan pendidikan ini diperuntukkan penubuhan lembaga kurikulum dan program latihan Politeknik. Okey, seterusnya peraturan
Seterusnya kita masuk pada peraturan pendidikan, peraturan pendidikan khas. Peraturan pendidikan khas merupakan suatu peraturan pendidikan yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan mengikut Seksyen 41 yang diperuntukkan oleh Akta Pendidikan 1996. Peraturan ini mula berkuasa pada Januari 1998. Okey, seterusnya kita masuk kepada peraturan pendidikan, penilaian dan peperiksaan. Peraturan penilaian dan peperiksaan 1997 mula memperuntukkan penubuhan satu lembaga yang dikenali sebagai Lembaga Peperiksaan Malaysia. Lembaga ini berfungsi untuk memantau, menasihat dan membuat analisis tentang penilaian berdasarkan sekolah yang dijalankan. Di samping itu, lembaga ini berperanan untuk mengadili peperiksaan awam di Malaysia seperti ujian penilaian sekolah rendah. Ujian penilaian sekolah rendah iaitu UPSR. Seterusnya kita masuk kepada peraturan pendidikan pendaftaran, iaitu pendaftaran institusi pendidikan 1997. Peraturan ini mula dikuatkuasa bermula Januari 1998. Peraturan ini menggariskan tentang garis panduan bagi mendaftarkan institusi pengajian tinggi, iaitu IBT. Di samping itu, peraturan pendidikan Persatuan Sekolah 1998 mula digunakan pakai bermula 21 Mei 1998. Peraturan ini digunakan pakai di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Setelah menerima permohonan bertulis, pengetua atau guru besar boleh menubuhkan persatuan bagi mengkategorikan seperti mata pelajaran yang diajar di sekolah selaras dengan peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997. Yang kedua iaitu hobi dan rekreasi. Yang ketiga, sukan dan permainan. Yang keempat, badan beruniform. Dan akhir sekali, apa-apa aktiviti lain yang diluluskan oleh pendaftaran. Seterusnya, peraturan pendidikan Persatuan Ibu Bapa dan Guru pada 1998. Peraturan ini mula diperkenalkan pada 20 Mac 1998. Peraturan pendidikan ini terpakai kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Peraturan ini menetapkan bahawa setiap sekolah perlulah mempunyai Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG, yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar di sekolah tersebut. Setiap ibu bapa atau penjaga kepada murid yang boleh belajar di sekolah itu dan pengetua atau guru besar sebagai penasihat persatuan tersebut. Di samping itu juga di samping itu juga mana-mana warga negara Malaysia yang tidak ada anak yang belajar di sekolah tetapi berbina untuk menjadi ahli persatuan, perlulah dia mengemukakan permohonan untuk menjadi anggota kepada pegawai pendidikan di daerah itu. Okey. Seterusnya, peraturan pendidikan majalah sekolah dan bahan multimedia 1998. Peraturan ini mula dikuatkuasa pada 12 Mac 1998. Pemakaian peraturan ini hanya tertakluk kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Peraturan ini memperuntukkan penubuhan jawatan kuasa yang dikenali sebagai jawatan kuasa penerbit dan
pengedaran bahan majalah sekolah dan bahan multimedia oleh pengetua atau guru besar sekolah tersebut. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk memberikan nasihat, memantau dan mengawal bahan yang ada di dalam majalah sekolah dan bahan multimedia itu. Okey, kita masuk kepada peraturan pendidikan institusi pendidikan swasta disiplin murid 1998. Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1998. Peraturan ini memperkenalkan tentang kuasa pegawai disiplin dan akan menjaga disiplin murid di sekolah itu. Ianya juga katakan tentang kriteria-kriteria atau personality dan ciri-ciri yang kesalahan yang dilakukan oleh murid. Ini bermakna ia merupakan suatu senarai kesalahan yang boleh menyebabkan murid untuk digantung atau dibuang sekolah. Di mana pegawai disiplin ini mempunyai kuasa untuk melarang murid yang ditanggung atau dibuang sekolah untuk berada di sekolah itu. Peraturan-peraturan pendidikan institusi swasta disiplin itu adalah peraturan institusi swasta disiplin 1998. Okey, peraturan yang lain ialah peraturan pendidikan penggal hari dan cuti, iaitu cuti sekolah 1998. Mula diguna pakai pada 21 Mei 1998. Peraturan ini digunakan di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Kaedah ini menetapkan bahawa pengawal penggal sekolah dan suatu tahun perlu mendapat kelulusan menteri. Di samping itu, pihak sekolah perlulah menurut semua hari kelepasan persekutuan dan hari kelepasan negeri jika ianya jatuh pada hari sekolah. Selain itu, hari persekolahan bagi satu-satu tahun itu memerlukan tidak kurang daripada 190 hari, dan jika didapati ianya kurang dan 190 hari, guru besar atau pengetua sekolah perlulah mengadakan hari ganti bagi mencukupkan 190 hari persekolahan itu. Okey, kita masuk pada peraturan pendidikan institusi pendidikan swasta piawaian pada 1998. Peraturan ini diguna pakai untuk institusi pendidikan swasta sahaja. Peraturan ini memperuntukkan untuk pengetua atau pengelola suatu institusi pendidikan swasta perlulah mengemukakan perihal kepada ketua pendaftaran. Di samping itu juga pengetua atau pengelola suatu institusi pendidikan swasta perlulah mempamerkan papan notis nama institusi di hadapan premis yang menjadi tempat institusi itu tersebut. Pengetua atau pengelola suatu institusi pendidikan swasta perlulah mengeluarkan penyelenggaraan premis bagi menjamin keselamatan premis. Pengetua atau pengelola suatu pendidikan swasta perlulah menggunakan premis itu tujuan seperti yang dipohon di dalam permohonan. Itu ialah peraturan pendidikan institusi swasta piawaian. Okey, akhir sekali ialah peraturan pendidikan institusi pendidikan swasta, iaitu iklan 1998. Peraturan itu mula diguna pakai pada tahun 1998. Pemakaian peraturan ini tertakluk kepada institusi pendidikan swasta sahaja. Mana-mana institusi yang ingin membuat iklan tentang institusi pendidikan mereka perlulah membuat bahasa iklan tersebut dan bahasa kebahasaan Malaysia. Selain itu, ketua pendaftaran akan mengawal selia kandungan iklan supaya tidak terlalu keterlaluan. Itu ialah peraturan terakhir sekali, iaitu peraturan pendidikan institusi pendidikan swasta iklan.
Itu saya daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.